Tes. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey tuan-tuan, ini adalah sesi yang ketiga, yang mana kita 4 orang ni akan menjelajah. Okey, yang mula-mula kita buat dekat Putrajaya. Yang pun lupa lah 2 minggu lepas. Kemudian kita buat dekat Bangi. Sempat di Bangi di sini. Dan hari Isnin nanti. Siapa pun nak datang Tegu kat tangan? Tegu, Gombak. Jemput datang ke Tegu hari Isnin nanti. Kita ramai-ramai kat sana. Okey, so kita akan bagikan sharing. Okey tuan-tuan. Okey, siapa yang first time tengok muka saya kat tangan? Popular juga aku ni. Yang belum join kat tangan? Datang sini belum join. Ada? Ish. Berapa orang belum join? Oh. Dah ada upline tak tu? Okey tuan-tuan, nama saya Major Fadil bin Mattar. Saya telah pun bersara pada 31 Ogos tahun lepas. Okey, yang mana saya buat program ni pada 28 Julai 2013. So saya nak ceritakan sikitlah macam mana saya boleh terlibat dalam bisnes ni. Okey, untuk tuan-tuan, saya dikira lewat dapat bisnes ni. Terlalu lewat. Usia dah kesenja. Saya kata saya paling tua dalam dewan ni. Ada lagi ke? Abang dan saya lebih kurang sama Okey, saya paling tua kan. Tapi orang kata daripada tak ada lebih baik ada, betul tak? Okey, sebab masa saya muda-muda macam tuan-tuan ni dah cuba macam-macam bisnes. Jadi sekarang ni kalau pak cik tua ni cakap kena ikut. Boleh faham? Sebab saya dah lalui proses-proses makan garam. Okey, saya dah buat bisnes gym. Gym tahu tak gym? Jangan tengok perut saya lah. Gym. Saya dah bisnes tudung ratu. Saya dah macam-macam bisnes lah. Sampai satu peringkat tuan-tuan, saya dah timbul satu tahap kecewa tau. Buat bisnes semua tak jadi. Itu namanya bisnes konvensional. Bisnes network pun dah banyak saya buat, tapi tak berjaya. Sampai satu peringkat hati dah kecewa, tak nak buat apa-apa bisnes. Tapi saya tidak putus-putus berdoa kepada Allah, temukanlah aku satu bisnes yang modalnya kecil. Masa itu saya cakap spesifik minta pada Allah, temukan saya satu bisnes yang modalnya RM100 boleh dapat ribu-ribu. Sebab nak dapat balik saya punya kerugian pun, kalau setakat saya berhenti askar, masuk askar balik pun dia tak akan dapat balik. Boleh faham tak saya? Okey, jadi dalam nada kecewa kita berdoa pada Tuhan. Sebab itulah tempat saya nak mengadu. Sana dah tak ada, sini tak ada. Okey, akhirnya tuan-tuan, Allah mengabulkan doa saya. Pada tanggal 28 Julai 2013, pada masa itu bulan puasa, selepas solat tarawih, saya teruskan doa macam biasa. Tiba-tiba kan di saat itu ada satu SMS. SMS tu dah 2-3 hari sebelum tu dah terima dah. Tapi kali ni tengok SMS, jom join bisnes telekomunikasi, modal RM80, dapat 8 benefit dulu. Saya masa itu balik je Serawih tu, terus pergi ke Puchong, pergi rumah Kak Jah. Okay, tapi saya Kak Jah bukan immediate, dia upline saya tapi bukan immediate lah, orang Seremban. Okay, saya terus pergi tuan-tuan. Saya pergi, teruslah diceritakan macam siapa Hafiz cerita tadi, tak pandang belakang, terus ambil 8 SIM card, terus register semua orang. Sebab saya dengar dia punya cerita kan, ya Allah, rupa-rupanya yang doa yang saya minta tu dah berada di depan mata saya. Tak payah keluar ratus ribu, tak payah keluar apa, tak payah apa. Ini rupa-rupa. Okey, saya pun buat sampailah Gani ini. Saya buat lebih dalam macam si Hafiz dia kata dia buat 3 bulan kan. Saya lebih kurang macam itulah. Buat dalam 6 bulan, dia telah melebihi gaji meja saya selama 33 tahun.
Jadi sini ada yang makan gaji ke? Semua makan gaji? Senang kerja? Kerja tu apa lah? Okey, tuan-tuan teruskan kerja. Jangan berhenti kerja. Nak berhenti kerja ni kalau income kita dah lebih daripada gaji yang kita dapat tadi. Kalau setakat sama-sama jangan lagi. Okey, dah lebih ke kalau sekali ganda ke 2 kali ganda, boleh. Sebab itu jangan buat bisnes Tuan Excel ni dikala kita inari berhenti besok nak buat. Nanti kecewa. Mana ada bisnes ni bulan pertama? Saya bulan pertama dapat RM17. Tepuklah RM17. Tapi masa saya buat bisnes ni, tuan-tuan, bisnes ni jangan tengok masa singkat tau. Tuan tengok dia punya potensi. Itu tak potensi. Ambil kalkulator tu kira. Kalau aku bulan ni RM17, nak bulan nak buat program macam tu. Katakan dia kata 3 program. Level 1 buat program macam naik aja lah. Kita kali. Kita yang cipta income kita. Sebab dalam Tuan Excel ni, income kita ditentukan oleh diri kita sendiri. Pastinya dengan izin Allah, betul tak? Tuan-tuan kena plan nak berapa ribu. Okey? Nak berapa ribu kena plan sendiri. Aku nak 10,000, aku nak 100,000. Tapi kan, nak berapa ribu tak kisah. Cipta income yang pertama dulu 1,000. Sebab bila dah dapat, sebelum nak dapat 5,000, mestilah dapat 1,000 dulu kan. Cipta income 1,000 dulu. Bonus apa tu yang dapat pergi apa tu? Umrah yang 1,300 tu kena rembat tu. Sebab apabila tuan-tuan dah sampai 1,300 kan, income tuan-tuan dah mula start naik. Targetkan 1,300 tu. Okey? Sebab company dah tahu dah, bila dapat 1,300, tak nak pergi umrah kita akan dapat 4,000 kan. Nak pergi umrah okay. Tapi selepas itu kan, memang income kita naik. Okey. Jadi saya pun buat benda itu sampai sekarang. Sampailah saya fikir-fikir, kalau saya teruskan kerja, saya tak rasa saya tak boleh nak dapat apa yang saya impikan. Biasalah makan gaji. Okey? Sebab itu saya terfikir-fikir kan, macam mana itu saya manager tau. Boleh lah ada manager ni, dia punya gaji boleh lah. Tapi macam mana orang-orang yang kerani-kerani, macam mana diorang boleh ni? Diorang ni tak nampak macam saya nampak. Kadang-kadang kita dah seronok dapat gaji 5,000, kita rasa dah apa. Sedangkan di Tuan Excel ni tuan-tuan, ibaratkan tuan-tuan diberi cek kosong. Di pagi kita cek kosong, Nelson ataupun management dah sign tau cek tu, dah siap, semua cek dah siap sign dah. Paling ini cek dah siap sign. Engkau tulis nama sendiri, engkau tulis berapa kau nak, bila kau nak, tulis sendiri. Betul tak saya cakap? Kalau kita makan gaji, mana boleh? Gaji kita orang lain dah tulis betul. Kalau sibuk-sibuk lah, kerja lah macam-macam. Yang ini kita punya income ni, kita sendiri yang tulis. Boleh faham? Okey. Jadi saya nak share kepada malam ini, kenapa tuan-tuan kena perlu buat Tuan Excel ni. Simple saja. Okey, dia buat Tuan Excel ni bukan kena gunakan ayat yang bombastik, tak ada. Tak perlu belajar sampai PhD, tak payah. Saya buat Tuan Excel ni belajar betul-betul 3 hari je. Paling lama pun 7 hari. 3 hari ni mana-mana orang baru kan. Tuan-tuan jangan harapkan upline, jangan harapkan apa-apa. Ilmu tu kena cari sendiri. Sekarang ni tak macam dulu. Sekarang ni buku je dah bersepah dah. Naim ada punya buku saya Top Secret, ada macam-macam orang beli. Buku komando punya, beli semua sekali tu. Study sampai je kalau boleh rebus lawat 3 kali, minum. Macam itu. Buka YouTube, dalamkan supaya, sebab bisnes ni bisnes kita. Jangan ada satu ruang orang tanya kita tak boleh jawab. Dia tanya batu bata, kita jawab batu bata. Dia tanya tu kan, sebab bila kita ada ilmu, bila sebut ilmu kan seolah macam kita nak ilmu ni apa canggih, tak ada. Ilmu tentang Tuan Excel lah. Okey, sebab benda ni kalau tuan-tuan dah sepati, apa saja orang tuan-tuan dah boleh. Okey. Jadi kenapa tuan-tuan kena buat Tuan Excel ni? Okey, tuan-tuan ni muda, saya ni patutnya dah duduk rumah je ni, tapi fikir-fikir kan, bisnes ni terlalu senang. Okey, orang kata profession yang paling best adalah Tuan Excel lah.
Penganggur terhormat tau. Penganggur terhormat. Okey, so saya tuan-tuan, kalau tanya saya kenapa tuan-tuan perlu buat koneksi ni, yang pertama tadi kita kena ingat produk kita, produk keperluan. Okey, tuan-tuan join ataupun tidak, tuan-tuan tetap pakai handphone. Betul tak betul? Kedua, kita punya produk ni adalah passive income. Saya dah selama ini saya buat bisnes bercirikan active income. Betul tak active income? Jual tudung ni active income. Tadi saya sembang dengan kedai ujung tu, kawan saya Kulam. Saya cakap direct dengan kawan saya. Dia boleh dapat sebulan dalam 500,000. Betul tak? Dia sekali makan betul kawan tu. Tapi dia punya kerja kena buat kerja tiap-tiap bulan. Dia tak boleh cuti walaupun sehari. Faham tak? Faham. Kawan saya, lepas ni tuan-tuan kalau makan kat ujung tu, tapi bayar sendiri. Nak beritahu tuan-tuan, ada orang dia nak dapat sebulan ribu-ribu ni, dia tak tiba. Okey, orang yang bisnes active income ni masuk aja satu bulan kan, otak dia dah memikirkan nak bayar apa tuan-tuan. Sewa, bukan dia dah fikir dah. Bisnes belum ada lagi, tapi satu hari bulan dia dah fikirkan berapa nak bayar sewa. Dia punya overhead. Bisnes tak ada apa lagi. So kita ni tuan-tuan adalah passive income. Ini hari kalau saya tak datang ke sini, saya membuta kat rumah pun income tetap masuk tiap-tiap bulan. Betul tak betul? Katakan malam ini tuan-tuan hanya register isteri tuan-tuan. Seorang je tuan-tuan register. Dia top up sebulan RM100. Tuan-tuan tahu tak? Tak buat bisnes ni tiap-tiap bulan akan dapat RM10 tanpa gagal. Sampai bila? Sampai isteri kita tadi mati. Boleh tak? Itu contoh seorang. Kalau ramai, jadi tuan-tuan kena fikir kita punya passive income. Yang paling best, buat kerjanya sekali. Lepas itu tuan akan dapat duit berkali-kali tiap-tiap bulan. Dan orang pula top up tak cari kita. Apa yang dicerita ni betul. Tapi kalau fikir-fikir, itulah sebab kita kena jual toilet kan. Okey, buat kerjanya sekali. Yang paling best lagi apa? Level 2, level 3 dan semuanya saya tak kenal. Kita tak kenal pun diorang, betul? Kita cuma kenal level 1 kita, betul tak? Itu saja yang kita kenal. Sebab apa kita kenal? Sebab kita yang register dia. Bayang tuan-tuan, kita cuma register dia sekali saja. Lepas itu dia pandai dia register orang lain kan. Level 2, level 3, 4, 5 kita tak kenal. Kita kenal dia seorang je. Tapi setiap kali dia orang ni top up, kita dapat royalty lah, kita bagi 3% sampai 30%. Yang paling best pula, dia top up tak cari kita. Kita duduk dekat rumah memuta rambut, kita dapat income. Okey, itu. Yang keempat apa tuan-tuan? Pendapatan kita boleh diwarisi. Sekarang ni, siapa sini yang bekerja angkat tangan? Awak, kerja balik. Okey, siapa yang nak berkahwin angkat tangan? Dah, anak membuat. Siapa sini lelaki dah kerja? Awak dah kerja? Siapa lelaki? Siapa dah kahwin dah? Katakanlah seorang cikgu lah. Tuan-tuan tahu tak, cikgu ni kerja dia macam mana? Okey. Cikgu ni, katakanlah dia ni kerja cikgu, okeylah aku sudah cita-cita diri sendiri lah. Saya ni askar tuan-tuan, meja, contohlah memang saya kerja lagi. Kalau berlaku apa-apa kat saya, isteri saya, dia tak boleh pergi mindas tau. Pergi mindas, bang, saya ni arwah bini meja palil. Saya nak ambil suami meja palil. Boleh tak saya nak ambil tempat kerja dia? Boleh tak? Tak boleh. Tapi saya tak ada kerja lagi dah. Saya suri rumah. Saya tak boleh. Suami saya dah meninggal, saya nak ambil alih kerja dia. Boleh tak? Tak boleh tuan-tuan. Langsung tak boleh diwarisi. Tapi di Tuan Excel ni, ini hari, kalau berlaku apa-apa kat saya tuan-tuan, okey, setakat setahun, 2 tahun tu, bini saya, isteri saya, anak saya boleh survive. Faham tak? Dengan income yang kita miliki. Benda tu tadi boleh diwarisi. So, bila tuan-tuan buat bisnes ni, tuan-tuan ingatlah, sonok tak boleh diwarisi. Masa sehat ni, saya tengah sehat kan tuan-tuan? Tengah sehat pun kita dapat duit. Esok lusa kalau saya sakit pun, kita masih lagi dibayar, betul? Lepas sakit 2 bulan, ICU, mati terus.
Lepas mati pun masih lagi dapat duit. Jadi bila kita buat bisnes ni, kita ingat tau, yang kita buat ni bukan untuk diri kita. Kita buat untuk diri kita sendiri dan orang-orang yang bakal kita tinggalkan. Tuan-tuan kena nampak macam itu. Bukan buat bisnes ni untuk ini cerita benda yang boleh diwarisi. Okey, apa lagi? Kenapa perlu buat financial? Okey, lagi satu pasal modal. Kalau tuan-tuan ada modal, kalau ada bisnes dekat luar tu, sebut saja modal lebih daripada 1,000 kan. Kalau dulu tak ada Tuan Excel, boleh cuba. Dikira rendah lah 1,000 dulu, betul tak? Tapi bila dah ada Tuan Excel ni, pada saya lebih daripada RM100 tu dah mahal dah. Sebab kita ada platform ni. Orang lain tak tahu, kita yang tahu benda ni. Sebab itu di kalangan kita ni majoritinya dah join. Sebab itu tuan-tuan, kita yang dah join tapi tak buat Tuan Excel, kita lah manusia paling rugi sekarang. Kita tak risau. Saya tak risau orang yang belum join kat luar tu, sebab dia tak tahu. Yang kita masuk diri saya sendiri. Tuan-tuan kalau dah join, selamat datang kepada Sifu Nazri Zahri Nayan. Okay. Jadi tuan-tuan, buatlah Tuan Excel ni, sebab bukti dah ada. Okey, jadi banyak benda sebab yang tuan-tuan perlu join Tuan Excel ni. Sebab saya rasa tak ada, saya berani cakap lah, tak ada bisnes lain di muka bumi ni setakat saat inilah selain daripada Tuan Excel. Dengan modalnya rendah, dia punya marketing plan dia cantik. Yang paling best, macam Hafiz cakap tadi, orang tetap akan top up. Sikit lagi saya nak share tuan-tuan. Inari tadi saya sembang dekat ujung dengan kawan saya Gulam tadi. Sekarang ekonomi, diorang ni yang faham fakta ekonomi tau. Selama ni yang kawan saya buat catering, kalau dulu sebulan dapat 6 catering, sekarang ni nak dapat 2 pun susah. Sebab orang sekarang ni dah berjimat berbelanja, betul tak? Ada yang nak kena berhenti kerja sekarang ni. Tapi di Tuan Excel ni lain. Ada orang sibuk nak minta mohon berhenti kerja. Dekat luar orang sibuk kena tunggu dapat surat kena berhenti kerja. Faham tak? Itu biasanya. Jadi tuan-tuan, macam mana tuan-tuan kena nampak benda ni. Okey? Selagi tuan-tuan tak nampak macam saya nampak, ada something wrong kat tuan-tuan. Ada sesuatu yang tak kena. So kena berdoa banyak-banyak supaya tuan-tuan nampak sekurang-kurangnya macam saya nampak. Kalau tuan-tuan nampak macam saya nampak, tuan-tuan tak kisah bulan pertama dapat RM17, bulan kedua dapat RM50, sebab tuan-tuan faham dia punya potensi dia, berapa income yang tuan-tuan akan dapat bersama ini. Okey, jadi saya rasa itu saja. Sebab bisnes ni terlalu mudah, tak perlu nak sharing benda yang kena terlalu mudah tuan-tuan. Okey, last kali tuan-tuan sedar ataupun tidak, saya nak beritahu tuan-tuan, bisnes kita ni sesetengah orang anggap benda ni susah. Saya akui tuan-tuan, hanya orang yang terbaik saja yang berjaya di Tuan Excel. Kita ni, orang lain tak boleh buat, kita boleh buat. Dua perkara ni tuan-tuan kena buat kalau nak berjaya. Yang pertama tuan-tuan, kena top up macam biasa. Suspend kan? Boleh buat tak top up macam biasa? Boleh. Right, boleh. Nombor 2 yang tuan-tuan kena buat adalah sharekan kebaikan dan kelebihan Tuan Excel ni dengan orang lain tanpa mengira siapa orang. Share saja. Soal dia join ataupun tidak, jangan tuan-tuan fikir sangat. Dalam bisnes kita ni, yang menentukan dia join atau tidak bukan kita. Kita cuma share saja dengan dia. Sebab kita nak cari orang bijak macam kita. Betul tak betul? So, dekat luar tu ramai yang bangang, ramai yang bodoh, ramai yang sombong bodoh, ramai kat luar tu. Kita cuma cari orang yang bijak macam kita. Bijak macam kita macam mana? Kita tahu kalau kita guna telco tu kita akan rugi, kita ragu. Faham tak ni? Kita cari. Jadi kalau tuan-tuan jumpa orang yang bodoh tu, jangan marah. Memang ada dekat luar. Jadi ingat, buat benda yang kedua ni, share dengan orang. Saya selalu amalkanlah.
Apabila jumpa pada orang nak cerita pada Tuan Excel, langsung saya tak harap dia orang ni akan join. Jangan harap. Tugas kita share. Tuan-tuan tak akan pressure atau tak akan tertekan. Join. Sebab cerita tetap cerita. Sebab saya berpegang pada satu prinsip, rezeki ni milik Allah. Kita cuma cerita pada dia kebaikan Tuan Excel, terpulang pada dia nak join ataupun tidak. Kalau Allah gerakkan nanti dia join dah dia tuan-tuan. Betul tak betul? Kadang-kadang tuan-tuan jumpa leader itu, leader ini, cerita macam nak arah 5 hari 5 malam, dia pandang kita pun tidak. Tapi jangan lupa, orang tengah sapu sampah tepi jalan tu pun, kalau tuan cerita betul-betul, kalau dia faham, Allah gerakkan nanti dia akan join tuan-tuan. Masalahnya, semuanya kena bermula dengan kita. Kalau kita tak start cerita dengan dia, agak-agak dia akan join tak? Tak mungkin. Dia tak ada istilah, aku terjoin dengan meja panggil. Tak ada. Dia mesti bermula dengan kita yang ceritakan benda tu betul. Okey, saya kata saya dah sharing hampir 3 jam dah ni. Ada ramai lagi sipu-sipu hebat yang nak kongsikan pengalaman dia. Saya pun tak sehebat mana, biasa-biasa saja. Itu saja daripada saya. Ada apa-apa yang purposely nak tanya saya offer 2 soalan. Ada apa-apa nak tanya lah? Tak ada? Okey dek. Ada juga. Apa income sekarang? Okey. Itulah kita. Kita terlalu sibuk tanya income orang. Seolah-olah nak katakan nak beri semainan kat dia, tak payah tengok income saya. Tengok income ada nambah dah cukup dah. Tapi nak tanya juga income saya. Okey. Saya sebenarnya income saya tak boleh kongsikan dengan orang. Cuma saya beritahu income saya melebihi RM10,000. Bolehlah pakai BMW, rumah 1,2 juta, kereta 5 biji, semuanya ditanggung oleh Tuan Excel. Nak pergi mana-mana tak payah tengok bajet. Kalau tuan-tuan tanya berapa duit saya dalam beg duit saya sekarang, jujurnya saya tak tahu berapa jumlahnya. Kalau anak saya tu kaki panjang tangan, satu hari dia tarik 5 lai duit 50 pun saya tak tahu. Tuan-tuan, orang Tuan Excel ni, saya bukan jutawan. Saya belum jutawan, saya belum lagi kaya, honestly cakap. Tapi saya dah bebas kewangan. Bebas kewangan tuan-tuan, apa yang tuan-tuan nak, tuan-tuan tak berkira. Anak-anak itu tak fikir, itu cukup. Ada orang jutawan tuan-tuan, tapi dia tak boleh tidur. Dia jutawan, dia tak boleh tidur. Sebab apa? Jutawan dengan apa? Kaya ni dia terlalu subjektif. Betul tak? Kita nak ni bebas korang. Ada orang dia dapat income sebulan 500 pun dia dah kata jutawan, betul tak? Tapi saya tak. Itu nak beritahu income saya 5 angka. Cukup sekali saya beritahu lebih daripada RM10,000. Okey, mungkin RM11,000 kan? Boleh apa income aku kan? Okey, lain? Dek, itulah jawapan yang saya boleh bagi kan? Okey, lain? Sibuk nak tanya income orang. Nombor 2, ada apa? Tak ada? Okey, kalau tak ada, ada? Okey, kalau tak ada tuan-tuan, yang sebenarnya tak perlu ada soalan pun. Bisnes ni terlalu simple. Betul tak betul? Datang ke sini ni tuan-tuan, yang sebenarnya bukan nak tengok ini sangat ni. Kita nakkan semangat. Betul tak betul? Nak katakan benefit, tak payah datang sini, baca, ambil brochure tu dah boleh baca, betul? Kalau nak tahu pasal level 1, level 2, 3, semua dah betul. Kita datang suasana. Tuan-tuan tahu tak? Bila saya datang preview macam ini pun, saya pun naik semangat. Betul tak betul? Itu je. Apa yang dia cerita tadi semua dalam saya punya sama, semua tuan-tuan sama. Jadi kita ilmu tu penting. Semangat tu. Sebab semangat tak boleh dijual beli. Saya pernah cakap dengan orang, kalau semangat ni ada jual dekat 7-Eleven kan, saya dah borong satu Kuala Lumpur ni nak beli semangat tu. Tapi oleh kerana tak boleh belilah, kita datang ke sini. Tuan-tuan tahu saya daripada mana ni? Daripada Kuala Lumpur, pagi tadi pergi apa nama? Apa nama Tampin tu? Ada ikut company bagi apa? Charity kan? Lepas tu datang sini balik. Kejap lagi balik lagi. Seronok. Sebab saya tak kerja besok. Okey, itu saja daripada saya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.